Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Kita sudah tahu ayat ini tentang tabiat manusia semula jadi, di mana maknanya manusia ini bodoh. Ada banyak lagi tabiat manusia semula jadi yang negatif. Yang positif banyaklah, yang negatif antaranya satu bodoh. Okey, sekarang ni tuan-tuan, dalam ayat ini tuan-tuan tengok, dalam ayat ini ada isim. Ada isim. Tuan-tuan, tak apa. Okey, tuan-tuan. Ingat bila jumpa ayat, tuan-tuan mesti ingat apa benda yang utama kita nak tekankan bila jumpa ayat. Cik Syukri, bila jumpa ayat Quran, apa nak tekankan pertama sekali? Isim. Cuba cari mana dia isim. Kalau boleh cari isim, jangan jauh daripada apa yang saya temukan. Ya? Okey, saya dah jumpa dah. Yang saya jumpa ni ada kemungkinan kurang, ada kemungkinan lebih. Kalau tuan-tuan boleh jumpa macam saya jumpa ni, dah cukup bagus dah. Tuan Najis Suradi, berapa? Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh kenal isim dalam ayat ni, boleh kenal isim dalam ayat ni, dan tidak jauh daripada apa yang sebenarnya ada, cukuplah. Tengok dulu. Kita dah belajar, ada salah-salah tu dah belajar masuk 3 tahun dah dengan saya. Ada salah-salah ni baru lagi. Sekarang ni kita pergi daripada bawah. Yang ini semua ni yang di atas. Okey. Okey. Doktor Arif, berapa? Belum pergi. Okey, tengok sini. Berapa? Tengok ayat tu. Berapa? Ya. Cuba tengok berapa. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibala fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Ada tersembunyi, ada yang zahir. Yang tersembunyi itulah sebenarnya yang rahsia. Tak apa, habis ayat ni kita tengok lagi satu ayat, lepas tu kita semai syak, kita makan. Orang tak ramai kan? Kita habis 1 hour. Cuma tengok betul-betul. Jadi bila tengok ayat ni dan terjumpa ayat ni dengan betul, okay, kita nak kena isim. Kita nak kena isim. Nampak dah ni isim? Jangan fikir pasal fa'il, jangan fikir pasal haraf. Kita nak kena isim dalam Quran. Okey, berapa adik? Orang hafiz Quran ni? Ya? 6. Tengok yang tersembunyi. Tak apa. 7. Yang sembunyi banyak. Yang nyata 7. Ya. Dapat 6 Ustaz. 6. Tapi tak masuk sembunyi. Okey. Okey. 7. Okey. Jadi tuan-tuan, lepas selesai ayat ni, tuan-tuan tahu sebenarnya banyaknya rahsia yang Tuhan duduk dalam ayat ni. Ayat ni ceritanya, makna ayat ini, manusia tu sifat dia bodoh sombong. Tuhan telah senaraikan 13 sifat yang manusia ni bodoh sombong, yang manusia ni negatif. Kalau manusia boleh tarik separuhnya pun, dia dah boleh berjaya dah. Ini sifat negatif. Fungsi dia, tabiat manusia semula jadi yang negatif. Okey. Kita kena isim. Yang pertama, inna. Dalam tu ada nahnu. Satu. Itu tersembunyi.
That's okay. Sila. Lepas ni kita pergi ngai soto minggu depan. Okey. Okey, datang juga dia. Jauh-jauh pun kan. Okey. Nombor 1, inna. Ini. Orang baru jangan risau ya. Jangan risau, tengok saja. Okey, untuk nak senang orang baru, orang lama pun tak tahu dia. Bukan tak tahu, dia lupa. Okey. Yang tahu semua dah berhenti. Yang tahu semua dah, yang tahu dia masuk universiti baru. Okey, tuan-tuan. Inna, catat satu. Dalam tu ada nahnu. Inna satu. Itu tersembunyi ya. Aradna itu bersambung. Na juga. Na ni sama dengan dalam inna ni. Okey, boleh tak? Kami. Maksudnya kami. Isim al-amanata. Al-amanata ni kita kata dia isim sebab dia ada alif lam. Boleh? Okey? Setuju? Tuan-tuan kena salin. Jangan risau, kita belajar sikit je malam ni. Tuan-tuan, alas as-samawati ini isim langit-langit. Okey, langit-langit. Wal ardi, langit-langit. Dua-dua. Wal jibal, bukit. As-samawat langit. Al ardi, bumi. Al jibal, bukit. Itu 3 yang jelas. Langit tu jamak Ustaz ya? Langit-langit jamak. Bukan satu langit ke? Banyak langit? Banyak langit. Dan buminya satu. Mana kat dia? Okey. Tuan-tuan, dan bukit, banyak bukit. Okey. Okey, boleh? Okey, boleh? Okey, biar dapat. As-samawat, langit-langit. Al-ardi, bumi. Al-jibal, bukit. Fa'abaina, maka ini fi'il ya. Mereka semua ni enggan an yahmilna, untuk nak menanggung amanah yang Allah Ta'ala nak beri tu. Menanggungnya. Ni isim. Boleh? Domain. Wa ashfaqna minha, dan dia macam mengadu sesalah kerana tak sanggup. Minha, lagi. Okey. Lepas tu wa hamalaha. Okey. Al insanu, tu isim lagi. Al insanu tu isim. Isim. Dan ditanggung oleh manusia. Innahu, tu dia manusia. Itu isim ya. Kana tu fi'il. Dalam fi'il ni ada isim. Ingat tak? Ada domain iaitu huwa. Ya. Tetapi Allah Taala telah letak huwa ni di dulu ni, di sini nampak tak? Innahu. Ya, dia letak dulu kan. Mana dalam ni ada isim tersembunyi iaitu huwa. Jadi tersembunyilah kana ada satu huwa. Kana tu maknanya sesungguhnya adalah dia. Dia tu siapa? Dia tu manusia. Zaluman, zalim. Jahula, bodoh. Maknanya ini menunjukkan manusia ni semula jadinya ada sifat bodoh dan menzalimi diri sendiri. Dalil menunjukkan bahawasanya manusia ni semula jadinya bukanlah cerdik sangat. Dia kena belajar untuk jadikan dia keluar daripada kesombongan dan kebodohan itu. Ingat, fungsi ayat ini menunjukkan tabiat semula jadi manusia. Manusia dilahirkan semula jadi ada tabiat ni. Tapi bila dia besar, bila dia tua, lama kelamaan dia akan kurangkan untuk tabiat itu menjadi lebih baik. Okey? Jadi di bawah tajuk tabiat ni adalah akhlak. Kita ada akhlak. Okey? Akhlak, tuan-tuan ya. Ini dalam kurungan tu akhlak.
Okey. Dan kita mesti ingat, akhlak yang paling baik sekali adalah akhlak Rasulullah, iaitu akhlak Al-Quran. Okey. Ya. Dan tuan-tuan mesti ingat, di mana duduk dalam Al-Quran? Al-Quran kita tahu ada 3 isi besar. Yang pertama syariah, yang kedua akhlak, dan yang ketiga akidah. Akidah ni hubungan kita dengan Allah. Dan kita mesti ingat, bila kita baca tajuk ni, bukan berkenaan syariah, bukan akidah, tapi berkenaan dengan akhlak. Ingat tu? Itu cara kita nak gunakan ayat Quran. Ini tajuk akhlak, akhlak manusia. Okey. Okey, tuan-tuan. Okey. Okey. Okey, boleh? Dah salin dah? Sekarang ni saya nak masuk page yang kedua. Yang pertama dah salin semua. Kita kenal isim? Kenal isim ya? Kita kenal isim. Dah kenal isim ni pertama. Ini isim. Allah, dah awak tak dapat. Tinggal kat seremban. Ini isim. Ini isim. Ini isim. Okey. Tengok 3 saja. Yang lain tu sama je. 3 saja. Okey. Yang pertama tuan-tuan tengok ini. Arada campur dengan nahnu. Aradna. Okey. Ni tengok sini ya. Aradna. Asal dia ba campur dengan nahnu. Jadi arad nah, kami propose, kami bentangkan kepada manusia ketika nak menjadikan dunia ini, nak menjadikan alam ini. Kami bentang dulu kepada ruh-ruh manusia. Manusia belum lahir, ya, kepada malaikat, kepada bukit, kepada buka, ya, waalaikumsalam, ya, kami bentangkan. Tenang. Okey, dan ini dalam Al-Quran, ya, duduklah. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, ini fa'il madi. Okey? Dan ini fa'il. Okey? Boleh? Sepatutnya fa'il ni dia mesti na ni bagi depan. Tetapi dia tak boleh bagi depan sebab dia dhamir. Boleh? Dia tetap. Jadi kita kata dia ni duduk tepat bagi depan. Boleh tak? Okey. Setiap yang fa'il mesti bagi depan. Kecuali kalau dia itu dhamir. Bila dia dhamir, kita tak nampak bagi depan dia. Sebab na ni dia datang dari nahnu. Okey? Jadi kita kata na ni duduk tepat baris depan. Setuju? Boleh? Bila dia duduk tepat baris depan, kita kata fa'il. Betul tak fa'il? Betul fa'il? Fa'il ni kita kata B5, betul tak? Betul tak B5? Betul? Yes. Setuju B5? Fa'il bila isim itu berada selepas fa'il. Selepas fa'il. Boleh betul? Memang benda senang saja nak terangkan, tapi kenapa jadi susah? Inilah sebab Allah Ta'ala belum masuk lagi. Belum masukkan lagi ilmu tu. Jadi sekarang ni tengok sini. Sekarang ni ayat ini ayat fa'il. Aradna, kami bentangkan, kami nak bentangkan, kami telah bentangkan proposal untuk nak jadikan alam kepada langit, bukit dan sebagainya. Tapi semua tolak, yang terimanya manusia. Menunjukkan di sini manusia itu semula jadinya tak tahu apa benda nak buat. Pakai sanggup je. Manusia itu bodoh, dia kata. Bukan saya kata, Quran kata. Okey. Okey. Jadi siapa dia na di sini? Allah. Ya Allah.
Jadi apa kedudukan na dalam ayat ini? Fa'il, yes. Jadi dalam ilmu nahwu, bila dia jadi fa'il, dia bilima, betul tak? Betul tak bilima? Betul tak? Okey. Dalam ilmu tafsir, setiap yang jadi fa'il, dia jadi subjek. Dia bukan mubtada, tapi dia jadi subjek. Subjek tu maknanya the main story dalam ayat. Cerita besar dalam ayat, Allah yang bentangkan amanah, bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Jadi Allah tu dia jadi subjek. Bila dia subjek, tentu dia besar. Okey, boleh saya kena boleh? So, saya dah beri nota minggu lepas. Okey, bila kita tengok isim dalam Quran, siapa ada bawa marker? Saya dah beritahu dah lain kali, setiap orang bawa marker. Haji tajak. Tak ada saya gurau. Tuan-tuan ya. Saya tak boleh. Tak apa. Ini marker ni tu ni. Permanent. Ada. Okey. Whiteboard. Okey. Tak apa saya tengok sekejap. Whiteboard. High performance. Ada. Okey. Dua benar. Minggu depan kita bawa. Tuan ya. Tuan ya. Okey. Bila kita masuk kelas tafsir, selalunya ustaz tafsir dia tak beritahu ini ayat ini maknanya apa. Dia tak beritahu functionnya apa, dia tak beritahu. Dia hanya terjemah ayat ni, dia terang saja, dan dia jarang ceritakan isim tu jadi apa dia tak. Cuma dia cerita. Jadi sekarang kita belajar nahwu. Jadi dalam ayat ini dari segi nahwunya ada 14 isim semua. Tuan-tuan dapat 7 ya? 7 ya kan? Yang jelas. Yang hidden. Saya beritahu ya. Ini satu. Ya? Tengok sini. Kalau akhir nanti tuan-tuan boleh jawab soalan ni, bagus dah. Ini 2. Ini 3. Ini 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dalam ni tersembunyi. Ya? Ni satu. Berapa semua? 15 isim. Maknanya anda akan dilatih untuk mengenal isim yang tersembunyi dan yang zahir. Lepas itu, yang mana tersembunyi? Ini dianggap tersembunyi. Tak nampak? Inna tu tak nampak. Sebenarnya dalam tu ada nahnu, okey? Kalau nak tengok dia nampak, dia akan bunyi innallaha. Betul tak? Betul tak? Jelas kan? Ini inna tak tahu siapa. Kalau orang tak belajar bahasa Arab, dia tak tahu inna siapa. Sesungguhnya kami tu dia ingat manusia. Dalam ni na tak nampak, tapi sebenarnya Allah. Al-amanata jelas makna dia amanah. As-samawat jelas. Al-ardi jelas, bumi. Al-jibal jelas, bukit. Yahmilna tak jelas, ini domir. Kalau orang tak tahu, ni siapa? Ni apa? Ni maknanya ganti nama perempuan, iaitu dia perempuan ni tak? Dia perempuan ni refer kepada ni, tiga benda ni. Kalau tak belajar nahwu, dia tak tahu tu siapa. Okey, tu perempuan. Bila bukit, bukau, langit semua ni dia combine sama-sama, dia jadi perempuan. Dia jadi kalimah perempuan satu. Okey. Wa asfaqna, tak jelas. Tak jelas. Tak tahu. Kalau tak belajar nahwu tak tahu tu siapa. Tu maknanya nya tu siapa? Nya tu ini lagi lah kan. Okey. Wa hamalaha, pun tak jelas. Ni perempuan. Siapa ni? Yang tadilah. Al-insan jelas, manusia. Innahu, siapa innahu tak jelas. Siapa innahu? Innahu ni domir laki-laki. Cari perkataan laki-laki. Bila kita belajar dalam nahwu saraf,
kalau kita jumpa nahu ni, cari yang dekat dengan dia. Yang paling dekat. Yang paling dekat adalah manusia. Jangan cari yang jauh. Manusia. Dalam ni ada domain, lagi tak nampak. Dalam kana ni ada domain, iaitu huwa. Huwa ni siapa dia huwa? Manusia ni, huwa ni cari yang dekat dengan dia. Siapa dia? Hu kan? Zaluman jelas, jahula jelas. Jadi itu isim, ada 15 semua isim. Setakat ni boleh? Bila kita kena isim, kita tengok dia baris atas sebab apa. Ini fa'il, ini fa'il, ini isim baris atas. Dengan sendirinya dia jadi maf'ulun bih, iaitu jenis ayat dia di berapa? Ingat tak? Tak ada. Jenis ayat di berapa? Dalam ayat. Ada dalam kit. Jenis ayat fa'il, kan? Di berapa? Tak ada ni dalam ayat fa'il. Di berapa? Di 5 ke di berapa? Ustaz tak ingat. Ni. Di 3. Kit doktor, kit 3B. Kit 3B di 3. Yes. Jadi bila kita belajar nahwu dan saraf, bila kita jumpa saja fi'il dalam Quran, dia tidak lari daripada 4 atau daripada 5 jenis. Bukan 6, 5 jenis. 6 buang. Di sini. Di sini. Belum lebih kan? Di sini tu Haji. Terima kasih Haji. Ni lengkap dah ni. Sebab itu tuan-tuan, jangan tinggal kelas. Kalau tinggal, orang malam ni tak datang, dah rugi dah. Betul. Kalau saya tahu, saya pergi ambil orang tu. Minggu lepas saya telefon seorang hamba Allah. Telefon dia. Dia kata, siapa ni? Saya tengok Pak Kenduri kahwin anak ni. Siapa ni? Saya tahu panggil orang tu kan. Kahwin anak ni. Kahwin anak tak jemput ustaz. Kalau jemput ustaz patah kelas tu kan. Tengok tuan punya tunjuk. Kalau doktor kahwin anak tak datang kelas. Saya telefon doktor, kenapa tak datang kelas? Siapa ni? Saya kahwin anak ni. Ini ustaz ni. Nak kata apa? Malu tak? Malu tak? Nak kahwin anak tak panggil ustaz, malu tak? Doktor buat belajar dengan saya dah masuk 3 tahun. Tapi malam tu tak datang. Tiba-tiba saya call lah, doktor kenapa tak datang? Doktor kata, siapa ni tak kenal saya? Sebab nombor tak ada dalam telefon, tak kenal lah kan? Nombor ustaz tak ada dalam telefon, mana boleh? Lepas tu, siapa ni? Ini ustaz lah. Senyap tak jawab apa. Baru saya tahu, dia kahwin anak, jemput 1000 orang kan? Ustaz tak jemput? Tak. Syalam je. Saya nak beritahu, jangan. Biar dalam ni biar nampak kamera kan. Maknanya adalah tidak munasabah kan. Kita boleh tak jemput siapa, tapi jangan tak jemput ayah mak kita. Negeri Sembilan lagi bahaya. Negeri Sembilan. Kalau katakan saya pergi sama doktor ni abang saya. Aku nak kahwin anak ni. Berapa bulan? Bulan depan, bulan 1, bulan depan semua. Okey. Yang mana Pak Long? Tu yang pertama tu. Lepas tu balik. Doktor tak akan pergi. Sebab dia tak jemput, dia beritahu. Bisa. Okey. Setakat ni boleh? Setakat ni boleh? Okey. Bila tuan-tuan jumpa fi'il, akan ada fa'il. Yang penting kena tak fi'il. Ini aradna ni fi'il, asal dia arada. Arada ni propose. Na ni kami. Jadi na ni jadi fa'il. Bila na ni jadi fa'il dalam Al-Quran, na ni dia jadi subjek. Na ni dia jadi subjek. Subjek. Okey, faham? Menung je? Boleh faham?
Jadi apa maksud subjek? Subjek tajuk. Tajuk penting. Tajuk penting. Benda yang penting dalam ayat tu. Maknanya dalam ayat ni amanah tak penting. Langit tak penting. Tapi yang pentingnya siapa yang memberi amanah tu yang penting, iaitu Allah. Okey. Jadi subjek di sini adalah dipanggil B5, iaitu fa'il. Tuan-tuan faham betul-betul. Faham betul-betul. Bila kita tengok orang baca tafsir, kadang-kadang dia menceritakan yang ini lebih pada yang subjek. Dia menceritakan yang bukan subjek lebih penting daripada yang lain. Sedangkan yang penting tu adalah subjek tu, pokok cerita ataupun hero dalam ayat tu adalah Allah. Ya tak? Nahnu. Betul. Itulah Allah ni punya power dia. Nahnu tu bunyi kepada manusia menunjukkan ramai, tapi kepada Allah menunjukkan kekuatan, power, mangsa. Allah Ta'ala guna juga dia huwa. Ya? Kerajaan. Queen England Dia prefer we. Queen we ya. Macam kita better kan? Macam better kan? Jadi subjek hari ni kita nak mengenali isim melalui fungsi dan makna. Dalam Quran, dia punya makna ayat beratus-ratus ada. Seluruh the whole Quran tu beratus-ratus ada, meliputi 5 maqasid. Okey? Dapat tak? Okey. Bila ada fi'il, ada fa'il dan ada isim bagi atas, ini kita kata di berapa? Bukan. Okey. As-samawat tu jadi maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih bi berapa? B11. Ni, B11. Dari segi nahwu dia B11. Okey? B11. Okey. Dari segi makna, bila dia B11, dia menjadi objek. Dia menjadi mangsa. Objek mangsa lah kan? Mangsa lah. Mangsa. Iaitu B11. Setiap yang B11, dia jadi objek. Mangsa. Mangsa lah. Maknanya, dia panggil apa dalam bahasa Inggeris? Mangsa? Okay, victim. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita buka Al-Quran, tengok sini. Setelah kita faham Al-Quran tu fungsi dan maknanya, kita pergi kepada kalimah isim, kita cari mana subjeknya dan mana objeknya. Jadi subjeknya adalah bila kita jumpa fa'il, iaitu B5, dia akan jadi subjek. Boleh? Jadi antara subjek dengan objek, subjeklah penting. Ya, ini yang kedua, objek. Okey, Diam je. Diam ni menunjukkan terlebih faham ke? Ya. Jadi ini saya terpaksa bawa orang yang dah belajar 3 tahun dengan saya ni, saya bawa pergi ke tebing tafsir. Tebing tafsir. Lepas sampai ke tebing ni, saya kena lari lah. Saya kena balik-balik. Mana-mana orang yang lemah-lemah ni, saya kena berbatu balik. Siapa-siapa yang dah rasa boleh, keluarlah pergi cari tebing baru. Tebing baru tu ilmu tafsir. Jadi tuan-tuan, tok guru saya dia buat macam ni dulu. Ini tuan-tuan, ini nahwu. Lautan nahwu. Okey? Jadi tuan-tuan ni ada sini sekarang. Ni tuan-tuan ada sini. Naik kapal Lady Azura duduk sini. Orang belajar ni 20 tahun. Ni. Nak sampai sini.
Orang belajar lah, tapi tuan-tuan belajar setahun dia. Mana kita pandai. Bila sampai sini, tuan-tuan nak pergi lautan tafsir ni dia. Luas tak? Mana luas? Mana luas? Tafsir ke nahu? Nahu dah sangat-sangat dah. Tafsir lagilah panjang. Kalau tuan-tuan belajar tafsir, apa makna langit, bumi dan bukit? Kenapa dia letak bukit belakang sekali? Hanya orang tafsir saja baru tahu. Tuan-tuan nak beritahu, bukit ni ilmu apa nak belajar bukit? Geografi. Lagi? Geologi. Lagi? Yang berkaitan bukit. Nak kaji bukit. Ya, bumi? Bumi dengan bukit sama tak? Ya, bukit dalam bumi. Bumi dengan langit sama tak? Lain. Tapi adakah dia duduk dalam galaksi yang sama? Yes. Kita kata 7 petala, 7 langit dan bumi serta bukit. Jadi kalau kita tengok dalam galaksi, tuan-tuan, dalam galaksi ni alam ni kan, ini bumi ni kan. Bumi. Bulat Di mana di bumi? Di mana bukit? Bukit ni bukit. Di mana bumi? Ni bumi, ini bukit. Bukit melekat di bumi kan. So di mana langit? Atas. Ya. Begitu. Dalam Quran dia ada sebut dalam surah Al-Buruj. Buruj tu bintang-bintang. Bintang-bintang duduk di bukit ke di bumi? Langit lah. Langit. Jadi kalau kita kata as-samawati wal ardi tu, bumi dan bukit tu. Bukit tu dalam kajian dia ada 3 lapis saja. 4 lapis lagi adalah langit yang dia kata bumi. Maknanya bila kita pergi ke atas lapisan atas tu, bukan lagi dia berpijak di bumi ni, ada 4 lapis ni adalah bumi. Tapi dia duduk di udara, dia anggap bumi. Yang bumi sebenarnya adalah bumi yang kita pijak ni. Kan? Maksudnya alam. Alam luas tu, alam tu. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan nak belajar nahu, tuan-tuan mesti jadi ahli pelajaran, ahli ilmu dulu. Orang yang dia syarat nak belajar ilmu ni, okey, tuan-tuan. Waalaikumsalam. Dia tadi dia penat mengajar dia. Dia datang melawat kutip yuran je. Okey. Okey tuan-tuan. Salin. Sambil kita berehat. Kalau kita nak mengkaji ilmu dalam Al-Quran ni, kita mesti ada 3 perkara. Doktor dah salin dah tadi. 3 perkara. Tak salin, relax je. 3 perkara. 3 perkara. Kalau tak ada 3 perkara ni, tuan-tuan tak boleh tahu ilmu dalam Quran tu. Apa benda sebenarnya dalam Quran tu. 3 perkara. 3 perkara ni dikatakan 3 syarat penting untuk meneroka ilmu-ilmu Al-Quran. Syarat pertama, tuan-tuan mestilah belajar nahwu dan saraf serta kaedahnya. Syarat utama. Kalau tuan-tuan tak tahu nahwu saraf, tuan-tuan janganlah bercakap soal isi hati Al-Quran. Betul tak? Tengok tu. Okey, para pengkaji dia kata mesti mengkaji ayat-ayat asal bahasa Arab, bukannya terjemahan. Terjemahan bukan asal. Okey, mesti tahu mengeluarkan pelbagai makna. Macam saya kata ni, makna. Pelbagai makna literal. Literal ni makna yang terdapat dalam kamus. Dan juga makna konsep. Yes. The meaning konsep. Lepas tu makna ontologi. Benda ontologi tahu. Lepas tu makna semantik. Okey, makna usul. Makna locutionary. Tak tahulah benda peliknya kan. Pervocationary.
Allah, bunyi macam roti-roti ni. Tengok, saya pun tak faham baca. Jadi barulah kita boleh tahu apa dalam Al-Quran. Yang kedua, mesti pandai dan waras berilmu. Yang kedua, mesti pandai dan waras dalam berilmu. Sebagai contoh dia kata, kalau tuan pakar perubatan, tuan akan nampak ilmu-ilmu perubatan dalam Al-Quran. Betul tak? Kalau tuan pakar perundangan, maka tuan akan nampak ilmu-ilmu perundangan. Kalau tuan seorang jurutera, maka tuan akan nampak ilmu-ilmu jurutera dalam Al-Quran dan sebagainya. Kalau tak belajar ilmu, tak nampak. Jadi kalau macam saya ni, seorang ustaz, boleh ke nak bercakap pasal jurutera? Maka gagallah kita nak tahu dalam Al-Quran tu, kecuali kita baca orang punya lah. Kita kena mengaku begitu. Yang ketiga, mesti guna metod. Dia panggil metod apa? Metod Quran dengan Quran. Kalau kita nak tafsir ayat-ayat dalam Al-Quran, kita tidak boleh tafsir ayat Quran dengan kalimah lain. Kita kena tafsir dengan Al-Quran juga. Kerana bila Allah nak menerangkan satu benda, dia guna ayat juga, bukan guna benda lain. Jadi kita kena faham dua-dua ayat tu. Okey? Oleh sebab itu dia kata, tuan-tuan, tuan-tuan buka kajian Al-Quran Khalid Yong. Ya, buka website dia. Kajian Al-Quran Khalid Yong. Ya, website dia. Balik buka. Dia kata, tuan-tuan boleh cari orang-orang ini untuk belajar ilmu nahwu dulu. Jadi saya terkejutlah tengok dalam tu gambar Ustaz Abdullah Ndut. Bila orang buka website saya, 500 siri ada. Sekarang ni ada 500 siri. Saya buka website orang pertama tu, tak sampai 10 siri. Jadi dia orang akan cari saya lah kan. Yalah, bukan nak bangga, sikit-sikit ada lah. Orang yang kedua tu orang Pakistan. Saya buka-buka ada tak banyak siri lah. Ada dah habis lama dah, tak jumpa. Tapi bila buka KUAE, sederet dia bagi. Buka pula KUAE series, banyak. Yang dengan Haji Suhab pun 100 siri. Yang anak saya buat ni dah dekat 480. Yang di Mekah 12 siri akan keluar besok lusa. Okey, jadi tuan-tuan, jadi this is the time for you. Betul tak? Tuan-tuan jangan abai, rugi kita. Jangan reka. Mana lagi nak cari kelas nasi sedap, makan sedap, naik kapal pergi candak sotong lagi? Ada ke? Ada ke kelas lain boleh bagi kapal? Tak ada. Tak ada. Ini kahwin pun tak panggil ustaz. Macam mana? Aduh. Betul. Saya nak beritahu adab tak ada. Tidak ada adab. Ya tak? Jadi ini kena tegur ni. Pasal apa? Guru kena didik. Tuan-tuan besok, tuan-tuan dengar ni, Cik Syukri, nak kahwin lain pun panggil ustaz. Ini ustaz kahwin pun tak datang. Okey, boleh tak? Okey. Itu gua kena didik ni sebenarnya. Kalau tak didik, itulah yang dia suka hati dia. Okey tuan, nampak dah ni? Okey. Bila ada ni, tengok sini. Ini isim tak? Isim tak? Sebelum dia ada apa? Jal. Okey. Bila ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada huruf jar, dari segi struktur ayat D berapa? D berapa? Cari doktor. D berapa? Fa'il, maf'ulun bih. Okey? Boleh kata D3. Buang huruf jar D3. Tapi kalau D5, fa'il, huruf jar, majrur D5. Ya, tuan-tuan. Kalau tak ada ni D5. Okey. Kalau ada ni D3. Ini tak kira. Tengok tuan-tuan. Ini kelas ni, ulama kelas kan ni. Kenapa dia tak kira? Kenapa tak kira? Sebab yang ini tak penting. Tapi bila ada ini, dikira. Kenapa dikira? Yang ini tak jadi penting. Nampak tak? Okey, sekarang ni alas samawat
Kenapa asal mawak bagi bawah? Majrur. Kenapa majrur? Ada ala. Berapa adik-adik ala? 19. Ada tak adik-adik ala yang satu huruf? Ada 2 huruf? Ada 3 huruf? Ada tak 3 huruf? Okey, yang satu huruf ada tak? Berapa? Jangan saya cakap B, 5 ke 6 ke? Kena cakap begitu. Okey ya. Tak apa. Jadi tuan-tuan, bila dalam ayat ada huruf jar dan ada haraf jar dan isim majrur, maka ayat ini dikatakan keterangan saja. Dikatakan keterangan. Tahu tak keterangan? Keterangan ni majrur. Keterangan just untuk explain. Bukan subjek, bukan objek, just keterangan. Jadi kalau jar majrur B berapa? B berapa jar majrur? B 21. Jadi sekarang ni saya allocate kata isim dalam Quran bukan lagi berasaskan 23, tapi yang 23 ni kita nak masukkan mana dia subjek, mana dia objek dan mana dia keterangan. Okey? Okey. Dan satu lagi tuan-tuan, yang keempat tuan-tuan, dia panggil tata bahasa. Ini adalah jabatan di dalam Al-Quran. Jabatan isim dalam Al-Quran. Bila isim itu menjadi fa'il, dia duduk di bawah jabatan subjek. Penting. Okey, subjek B5. Objek B11. Keterangan B2. Ya, B21. Jadi kita nak tengok dia ada semua sekali 23. Yang mana duduk dalam subjek, yang mana duduk dalam objek, dan yang mana duduk dalam keterangan, dan yang mana duduk dalam tata bahasa. Jumlah semua sekali 23. Now we try to allocate all the 23 positions into the 4 area of nouns in the Quran. The first is subject, yang kedua is objek, yang ketiga is keterangan, yang keempat is tata bahasa. Okay. Okey. Boleh tu? Kita habis ayat ni, insya-Allah kita selesai. Okey. Nampak tak? Semua sekali isim ada 23 kedudukan. Sekarang ni satu diambil oleh subjek fa'il, dua diambil oleh objek B12, B11 dan tiga diambil oleh keterangan B21 dan yang keempat belum ada lagi. Belum ada lagi. Dalam ayat ini tidak ada. Nanti saya bagi ayat lain contoh. Contoh ayat lain. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, bismillahirrahmanirrahim. Faham ya? Ini tengok salin ni. Tak ada juga. Ni tengok kenapa Allah Taala bagi hikmat hari ni. Ya, mudah-mudahan dia. Okey. Salin ya. Bismi Lahi Rahmani Rahimi. Okey, tuan-tuan ya. Salin ayat ni. Salin ya. Cari, saya beritahu mana dia isim. Bismi isim, Allah isim, Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Betul tak isim tu? B haraf. Tuan-tuan ya. B haraf. Orang belajar tuan-tuan,
Seluruh dunia hari ni orang belajar. Inilah di ilmu dia belajar. Kita belajar di sini nahu je. 10 tahun tak faham lagi. Kita tak ada. Orang pergi belajar di Amerika 30 hari je dapat semua ni. Belajar di California 30 hari je belajar, duduk sana 1 bulan, balik dapat frame buat. Kita pergi di pondok duduk 20 tahun tak pandai-pandai. Kan sebab dia tak ikut sistem. Sekarang ni bagaimana kita nak guna Al-Quran? Jadi kita nak guna Al-Quran, kita kena cari isim. Bila cari isim, kita kategorikan kepada 4 jabatan dalam kajian. Isim ada 4 jabatan. Jabatan paling utama sekali jabatan subjek. Jadi jabatan kedua penting objek. Yang ketiga tak penting, just to explain. Macam B21, jar majrur, to explain. To explain saja. Mana tak penting dia. Jadi kalau dalam ayat ni, ayat bismillah ni tak ada apa yang penting lah. Sebab dia jar majrur, keterangan. Okey, tengok. Bismi jar majrur. Ya, tengok di sini. Bila jar majrur, dia jadi keterangan. Ni. Bismi ni kita kata 3 keterangan. Tapi dia ni B21. Betul tak? Betul tak? B21. Masalahnya kita tak ingat ni. B21, semua B21 jadi keterangan saja dalam Quran. Okey. Allahi mudhafun ilaih. Dalam nahu B22, betul tak? Betul tak? Okey, B22. B22 dia kata hanya 4, iaitu tata bahasa. Mudhafun ilaih tu tata bahasa. Bunga bahasa je. Bunga bahasa tu saja. Okey. Masih ada bunga bahasa. Jadi tuan-tuan, bila bunga bahasa penting tak? Dari segi ayat tak penting, tapi ini ayat Quran, jangan main-main. Itulah dia katakan bunga bahasa. Okey. B22 bunga bahasa, terima kasih tuan-tuan. Ar-Rahman. Tabek tak? Tabek tak? Tabek baris bawah. Tabek baris bawah B berapa? Okey, B20, B23. Okey, betul B23. Okey. Bila tabek baris bawah B23, dia jadi tata bahasa iaitu 4. Bila tata bahasa untuk nak mengelokkan Al-Quran tu. Okey, Ar-Rahim juga tabek, betul tak? Kita kata tabek yang pertama, ini tabek yang kedua. Ataupun kita kata naat 1, naat 2. Okey? Jadi ini kita kata 4 juga. Jadi B23. Kita tengok. 4 B22, B23, B23. 4. Ni B22 iaitu B23. Setiap yang B22, B23 adalah tata bahasa. Jadi Al-Quran memiliki 4 jabatan, kata namanya. Yang pertama jabatan subjek. Bila mana dia jadi fa'il. Yang kedua jabatan objek. Bila mana dia jadi maf'ul bih. Yang ketiga jabatan keterangan bila dia jadi majrur. Yang keempat jabatan tata bahasa bila dia jadi tabek. Ya, dia tabek ada tabek boleh, tabek ada 3. B7 ni bagi depan. Tapi itu boleh, tapi ni bagi bawah. Bagi bawah jadi B23. Kalau jumpa so boleh juga masuk. Boleh. Tapi kena bagi depan dah. Ini tabek bagi depan, ini tabek bagi atas, ini tabek bawah. Tabek bagi atas 20, bagi bawah 23, bagi depan nombor 7. Jadi nampak tu? Saya nak suruh faham ni je. Cuma minggu depan saya nak beritahu subjek ni ada 6. Kita baru belajar satu saja, iaitu B5. Ada 6 semua sekali subjek.
Yang ini kita belajar subjek datang dari fa'il, iaitu B5. Iaitu isim berbaris hadapan yang ada selepas fa'il. Boleh? Kalau faham, kita berhenti setakat ini. Okey. Sebab makin cepat kita berhenti, makin faham, makin bagus. Jangan sambung-sambung lagi. Tuan-tuan pegang ni, pegang betul-betul je. Jadi minggu depan mari saya bagi 5 lagi subjek. Boleh. Dan 8 lagi tata bahasa. Boleh. Jadi objek ada satu saja, B11. Jadi isim dalam Al-Quran, kita tak main dah yang 23 ni. 23 ni semua ingat dalam kepala. Yang kita nak main ni, bagaimana kita nak letakkan 23 ni dalam 4 area. 1 area subjek, 2 area objek, 3 area keterangan dan 4 area tata bahasa. Jadi dalam satu ayat ada subjek, ada tata bahasa, ada keterangan. Dan jangan lupa kita ada lagi satu, dia panggil apa tu, predicate. Ya. Ya, okey. Yang ni. Sorry. Ini nombor 3 objek, nombor 2 predicate. Predicate ni nombor 3 objek, nombor 4 keterangan, nombor 5 ada 5 jabatan. Sorry. Objek nombor 3. Okey. Saya tak nak bagi banyak-banyak setakat tu hari ni. Minggu depan nanti kita analisa ayat lain. Jadi ayat yang kita analisa hari ni iaitu ayat fungsinya tabiat manusia, tentang akhlak. Dan maknanya manusia itu memang ada sifat sebelum jadi sombong, bodoh. Tapi jangan lupa ada 12 lagi Quran senaraikan sifat manusia yang manusia kena buang. Yang pertama tadi sifat bodoh sombong. Ya, orang bodoh sombong ni ramai kan, dia rasa dia tahu tapi dia sebenarnya tak tahu. Itu bodoh sombong lah tu. Kan? Ya. Ada tu tahu tapi tak nak ngajar orang, sama juga. Okey. Jadi ayat menceritakan manusia bodoh sombong ni banyak dalam Quran, tapi ini dia bawa satu saja. Banyak lagi ayat sebenarnya yang kita tak sedar kita ni tak cerdik. Betul tak? Okey. Ada apa nak tanya? Ya? Mana dia punya objek dan subjek? Tak ada. Tak ada. Nombor 3 Tak ada. Bismillah, yang ada bismillah nombor 3. Okey. Bismillah ni B21, nombor 4. Sorry, nombor 4. Dah tukar nombor 4. Allah B22, nombor 4 juga. Okey. Ini nombor 4 ya, betul, nombor 4. Dan Ar-Rahman nombor 4 pula ke? Okey, tengok saya baca ya. Jar wa majrur nombor 4 keterangan. Lepas tu mudhafun ilaih nombor 5. Sorry doktor, nombor 5. Ini nombor 5. Ini nombor 5. Ini B sama. Yang paling kuat nombor 4 Ustaz ya. Ya? Nombor paling kuat keterangan ya. Dah keterangan. Yang paling kuat subjek. Dia tadi yang dalam Bismillahirrahmanirrahim ni. Yang nombor ni. Nombor 4 nombor 5. Jadi baru kita tahu dalam bismillah kita baca selama ni tak ada subjek. Tak ada objek. Yang adanya keterangan dengan tata bahasa. Jadi kalau kita boleh rumuskan, sebab itulah setengah ulama dia mengatakan bismillah tu bukan sebahagian daripada Al-Fatihah, kerana dalam bismillah tak ada subjek. Sementara dalam a'udzubillah sudah ada subjek. Okey. Alhamdu dikira ayat pertama. Sebab alhamdu tu baris depan, dia jadi mubtada. Jadi setiap yang baris depan dah jadi mubtada, dia jadi subjek. Jadi nombor 2 dia bawa subjek tu, dia bawa fa'il tu mubtada. Okey. Kenapa alhamdulillah tu dimula dengan alhamdu mubtada? Sebab dia itu adalah subjek. Okey, subjek. Kenapa auzu tu dimula dengan auzu? Sebab dalam auzu tu ada saya, maknanya subjek.
Penting tak tu? Kenapa kul huwallah tu ayat fa'il dimulai dengan kul? Sebab dalam kul tu ada subjek, iaitu anta. Katakan anta wahai. Sekarang ni nampak tak? Nampak tak? Jangan tak nampak. Jadi dalam ayat tu kita kena tengok subjek utama sekali. Bila subjek utama, janganlah jar majrur tak peduli. Jar majrur tu memang ayat Quran semua, tapi dinasbahkan dengan ayat lain, perkataan lain tu dia utama subjek. Okey, tuan-tuan sebut. Okey. Saya makan nasi. Yang mana subjek? Saya. Yang mana objek? Nasi. Okey. Saya makan nasi dalam rumah. Dalam rumah jadi apa? Keterangan. Saya makan nasi dalam rumah bersama ibu. Bersama ibu. Keterangan. Bukan subjek. Subjek tu saya makan tu. Okey, saya makan nasi dalam rumah bersama ibu waktu zuhur. Ya, bersama jemaah. Pula tu. Macam mana? Waktu zuhur tu masa. Masa jadi apa? Keterangan. Keterangan. Zaraf. Keterangan ni, zaraf ni. Tadi zaraf zaman ni macam ni juga, ya. Maf'ul ni. Ya. Betul. Bukan fi. Ya. Maf'ul masa kan? Fi. Fi tu maksudnya keterangan. Sebab fi tu doktor, dia akan duduk di bawah ni. Ada 7-8 termasuk fi, termasuk ajli semua ni. Jadi fi, ajli, hal, mutlak dalam ni. Okey, zarah, zaman, zarah, makan, jar majrur di bawah ni. Nampak tak? Jadi sekarang ni anda nampak tak kita kelaskan 23 ni kepada jabatan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Saya terbaca tu yang ada istilah fi'liyah kan. Jadi ayat ni apa? Istilah tu. Ayat fi'liyah. Yang mana? Kalau daripada inna tu ismiyah lah. Ini tuan-tuan. Kalau daripada inna, tapi kita daripada aradna. Inna tu selepas inna tu ada nahnu tak? Betul tak? Betul tak? Betul nahnu ya? Okey. Bila selepas inna ada nahnu, jadi nahnu tu jadi subjek. Semua isim inna jadi subjek. Jadi di sini aradna fa'il pun jadi subjek juga. Jadi ada dua subjek dekat-dekat. Maksudnya dua-dua penting tu. Ingat, setiap isim inna mesti baris atas. Betul tak? Dan dia juga jadi subjek sama dengan fa'il. Besok mari insya-Allah. Lepas tu besok kita bagi dengan detail habis. Semua sekali dengan detail kita bagi habis. Lepas tu ini memang dah mendalam betul dah ni. Yang mana predikat? Ada predikat? Predikat ada? Predikat ada? Fi mahalli lah. Fi mahalli lah. Tuan-tuan, inilah keistimewaan Al-Quran. Tidak boleh kita dapat semudah itu tanpa kita pelajari dengan mendalam. Nanti kita akan jumpa predicate, sometimes subject jadi predicate. Sometimes predicate jadi subject. Itulah dia bahasa Al-Quran, tuan-tuan. Untuk nak menerangkan hakikat alam ini. Macam Syekh ni dia buat kajian, dia kata apa? Bagaimana tuan-tuan pernah dengar tak perkataan centrifugal? Apa dia orang engineer kata? Kajian tentang tekanan. Kemudian centripetal. Apa dia? Fuse ya? Fizik. Bagaimana dia kata dia kata apa? Ni orang ni dia kata saya bukanlah ahli fizik, namun pada tahun 5 tahun di Maktab Asmara
dan juga tahun pertama di universiti dulu ada belajar sedikit tentang centrifugal dan centripetal force. Ilmu-ilmu ini adalah amat penting kepada pakar-pakar pembuat pesawat, roket, jet, track Formula 1, roller coaster dan sebagainya. Sekiranya kita tidak faham ilmu tentang tenaga menjauhi keluar dari pusat, maknanya bagaimana kita nak faham tentang sistem kehidupan manusia? Dia kata tu. Jadi dia kata semua ni berasal daripada Al-Quran. Okay, tapi tak adalah pula disebutkan. Konsep ni sebenarnya daripada situ. Okay. Tuan-tuan buka ni, buka yang saya bagi tadi. Buka dan baca. Dia ada banyak sangat kajian Al-Quran oleh Khalid Yong. Khalid Yong, ya? Y-O-N-G. Y-O-N-G. Yong. Tuan-tuan buka lah, ya? Cina. Mu'alaf. Ya. Ya. Okey, dah baca doa lah. Dah baca doa lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tusu'an wa dhalantu nafsi fa ufidi fa innahu la ilaha illa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa la tu'akhidhna bil 'adab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Qabbalallahu minkum.